Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar pasal bab 6 cabaran selepas kemerdekaan Malaysia. Dalam bab 5 kita belajar pasal Malaysia tu bergabung kan. Malaysia dibentuk selepas penggabungan Singapura, Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Jadi apa cabaran yang berlaku setelah Malaysia ni dibentuk? Dia ada 5 cabaran dalaman. Pemisahan Singapura, cabaran selepas Singapura berpisah dengan Malaysia. Yang ketiga, komunis, ancaman komunis. Pasal tu ancaman komunis memang sangat teruk dekat negara kita. Dia buat onar sampai ke ketua polis negara pun dibunuh. Kalau ketua polis negara pun dibunuh, apatah lagi orang biasa kan. Lepas tu yang keempat, cabaran pembangunan ekonomi dekat negara kita. Yang kelima, cabaran sosial. Sosio masa tu ada masalah perkauman sampaikan negara kita YDPE arahkan lockdown dekat negara kita, darurat dekat negara kita, perintah berkurung. Sampai macam tu sekali masalah perkauman masa tu, sampai jadi macam tu. Nanti kita akan belajar dalam 65. Kita masuk 61 dulu, cabaran dalaman Malaysia. Okey, cabaran yang dihadapi Malaysia, yang pertama cabaran pembangunan sosioekonomi dekat Sarawak dengan Sabah. Sarawak dengan Sabah ni macam kita tahu baru masuk dalam Malaysia kan. Dia kaya, dia banyak sangat hasil bumi. Bahkan Malaysia masa tu pun kaya. Jadi bolehlah nak tolong Sarawak dan Sabah ni membangunkan negeri mereka kan. Kita ada petroleum, koko, kelapa sawit, kayu balak, biji timah dan sebagainya. Memang hasil bumi ni memang banyak dekat negara kita, kita kaya. Tapi kenapa ada cabaran nak bangunkan sosioekonomi kat Sarawak dengan Sabah ni? Yang pertama, kegiatan ekonomi kat Sarawak dengan Sabah masa tu macam tak pelbagai. Kebanyakan orang-orang rakyat-rakyat kat situ gunakan pertanian sara diri. Macam kita tahu pertanian sara diri ni macam tak menguntungkan sangat sebab dia punya tanaman tak komersial. Macam kalau tanaman komersial macam kelapa sawit, getah, koko, dia lebih menguntungkan kan. Lepas tu kerajaan pun pelbagaikanlah kegiatan ekonomi kat situ, galakkan penduduk kat situ untuk tanam kelapa sawit, koko, getah. Lepas tu kerajaan juga buka kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan petroleum. Macam kat Sarawak tempatnya dekat Lutong Barang, dekat Sabah Tembungur. Lepas tu yang kenapa susah juga nak bangunkan sosioekonomi kat Sarawak Sabah sebab sistem perhubungan dengan pengangkutan. Sebab kat situ masa tu saiz negeri besar kat Sarawak dengan Sabah, nak buat jalan macam susah sikit lah sistem pengangkutan dan perhubungan. Jadi lepas tu kedua-dua negeri ni banyaknya bergantung dengan jalan air, pengangkutan air. Kalau nak dibandingkan guna jalan air dengan jalan pengangkutan biasa, senang nak guna jalan air lah, terutamanya dekat bahagian-bahagian pedalaman. Jadi kerajaan masa tu fokus utama mereka, tujuan mereka untuk bina sistem penghubungan dan pengangkutan terutamanya kepada penduduk dekat pedalaman. Lepas tu yang ketiga, kenapa susah juga reason dia sebab sistem pendidikan. Taklah bermaksud dulu tak ada sekolah dekat Sabah Sarawak sebelum Malaysia ni terbentuk. Ada zaman British dulu dah sekolah, tapi sistem sekolah masa tu, sistem sekolah vernacular Inggeris dan Cina hanya tertumpu dekat bandar-bandar. Jadi orang-orang dekat pedalaman ni tak dapat keperluan pendidikan yang cukup lah macam orang-orang kat bandar. Jadi masa tu fokus kerajaan masa tu Malaysia adalah untuk menumpukan membina sekolah dan melatih tentang ketenangan pengajar untuk beri pendidikan kepada penduduk, terutamanya rakyat Bumi Putra. Okey, yang kedua, kenapa cabaran dalaman yang kedua? Cabaran politik kat Sarawak. Masa tu ada sedikit masalah politik kat Sarawak. Pemimpin utama Sarawak masa tu namanya Stephen Kalung Ningkan. Dia ni Ketua Menteri Sarawak. Lepas tu Stephen Kalung Ningkan ni pada buku surat 118, dia gambar dekat sini. Dia dapat masa Jun bulan 6 1966 dia dapat undi tak percaya daripada ahli konsel negeri. Dia tak puas hatilah dengan kepimpinan si Stephen Kalung Ningkan ni. Lepas tu bulan 9 tahun tu juga Stephen Ningkan ni dia buat aduan dekat mahkamah. Lepas tu mahkamah tolaklah undi tidak percaya ahli-ahli kawasan negeri tadi tu, yang 21 orang dia undi tak percaya kepada Stephen Kalung ni. Tapi still walaupun mahkamah kata tolak undi tak percaya tu, orang-orang macam tak sukalah kepada Stephen Kalung ni untuk jadi ketua menteri lagi. Jadi dia digantikan dengan orang baru, dengan ketua menteri yang baru, iaitu Tawi Sili. Tawi Sili lah jadi ketua menteri Sarawak masa tu. Masa tu ada cabaran politik lah. Lepas tu yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Macam kita tahu Sabah Sarawak kan ada banyak kaum. So cabaran lah untuk kita satukan kaum-kaum ni untuk bersatu dalam satu entiti yang sama, Malaysian. Lepas tu faktor demografi juga, geografi, dia jauh dengan Semenanjung. Sabah Sarawak kan kita dipisahkan oleh laut kan, jauh dari Semenanjung. Faktor cabaran perpaduan kaum. Okey.
Tu cabaran dalaman 6.2 pemisahan Singapura. Kenapa Singapura ni berpisah dengan kita? Politik, ekonomi, kaum. Dari segi politik, Lim Kuan Yew ni tak puas hati dengan kerajaan Singapura yang terhad. Lepas tu ada konflik dengan pemimpin PAP, Parti Action People Action Party dengan Perikatan. Masa tu Lim Kuan Yew ni tuntut hak sama rata antara kaum. Jadi macam bertentangan lah dengan Perlembagaan 1957 yang merupakan asas Perlembagaan 1993, yang mana hak bumi putra mesti ada kan. Hak bumi putra mesti ada. Lepas tu ekonomi. Kedua, ekonomi. Singapura dituntut masa tu pasaran bersama iaitu common market disegerakan. Common market ni maknanya kadar cukai kadar cukai yang sama. Masa tu kadar cukai setiap negeri, contohnya awak nak import ke Selangor lain awak kena bayar cukai. Lepas Selangor nak import ke Singapura lain awak nak bayar cukai. So kiranya kadar cukai masa tak seragam, tak sama. So dia tuntut cepat sikitlah pembukaan pasaran bersama common market ni kan. Lepas tu Singapura tak puas hatilah dengan cadangan tambahan cukai. Kerajaan persekutuan masa tu apa kata, tambah cukai. Singapura tak setuju. Kenapa kita nak bayar cukai lebih? Dia macam tu. Lepas tu Singapura masa tu dipinjamkan duit kepada kerajaan persekutuan untuk majukan Sarawak dengan Sabah sebanyak 150 juta. Jadi Singapura tak naklah pinjam bodoh-bodoh macam tu kan. So dia nak faedah, kena bagi bunga lah kan. Itulah sebab antaranya ekonomi. Sedangkan masa perjanjian Malaysia dulu, Singapura dengan rela hati untuk bagi pinjaman sebanyak 150 juta tu kepada kerajaan persekutuan. Tu dia nak faedah pula. Okey, lepas tu masalah perkauman pada 1964 Julai, berlakunya ketegangan kaum sampai ada rusuhan dekat Singapura. Disebabkan rusuhan ni macam berlaku ketegangan lah kaum. Orang Cina tak boleh jumpa orang Melayu tak boleh jumpa orang Cina, macam tu lah. Jadi susah lah kita nak berniaga, buka kedai. Dah tak boleh jumpa, nak berjalan dekat taman pun tak boleh. Okey, lepas tu akhirnya Singapura ni dipisahkan dari Malaysia. Tapi ada rentetan ni lah. Pada 1965 Jun, dia sekejap je, 2 bulan je ambil masa. Setelah rusuhan 1964 Julai dekat Singapura tu, kerajaan Malaysia masa tu fikir tak boleh kot kita nak teruskan benda ni kan. Macam bahaya untuk rakyat kita juga. Rusuhan-rusuhan ni kan. Benda ni kena diatasi dengan segera. Benda ni ambil masa 2 bulan je. Daripada Jun sampai Ogos. Daripada Jun 1965, Tuan Abdul Razak masa tu dia berunding dengan Lim Kuan Yew. Tak boleh kita cakap elok ni kan. Tapi gagal rundingan tu. Sebulan kemudian Julai, rundingan Tunku Abdul Rahman pula arahkan Tuan Abdul Razak Husin bermusyarat dengan menteri-menteri lain. Dia kata kalau susah sangat kita nak baik dengan Lim Kuan Yew ni, kita try lah berpisah dengan Singapura kan. So 1965 Ogos, sebulan kemudian pula Kabinet Pesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Hari 7 Ogos, seminggu kemudian, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Lim Kuan Yew bertemu dan tandatangani persetujuan yang mengatakan Singapura ni keluar daripada Malaysia. Lepas tu 2 hari kemudian, Tunku Abdul Rahman dia buat usul pasal pemisahan dalam parlimen dan semua parlimen bersetuju untuk semua ahli parlimen ahli parlimen masa tu meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Ahli-ahli parlimen masa tu dia bersetuju dengan rang undang-undang ni lah. Dan akhirnya Singapura pun terpisah daripada Malaysia. Dan 6.3, ancaman komunis pula. Ancaman komunis terutamanya dekat Sarawak. Ancaman komunis ni dia ada bentuk dua bentuk dia. Aman dengan tak aman. Aman dari segi politik, secara demokrasi macam tu lah. Aman lah kan, tak pakai senjata. Dan kalau secara tak aman pula, serangan bersenjata. Okey, kalau aman ni kita tahu pasal gerakan politik. Komunis ni cuba terlibat dalam gerakan politik. Dia menentang gagasan Malaysia. Lepas tu dia nak buat parti politik yang komunis punya sendiri. Macam Barisan Nasional, Pakatan Harapan, macam tu lah. Dia nak ada parti politik komunis punya. Lepas tu serangan bersenjata. Sebelum tu, komunis ni nak bentuk Republik Komunis dekat Sarawak masa tu. Tu antara bentuk ancaman lah. Secara aman ni secara gerakan politik. Yang kedua, secara tak aman ni serangan bersenjata. Komunis dia serang Kuching, Sarawak. Lepas tu dia serang orang awam tau. Lepas tu ada berlakunya perang saraf. Perang saraf ni pula adalah macam counter attack daripada kerajaan masa tu untuk atasi masalah komunis ni. Perang saraf ni bukanlah maksud dia berperang pakai senjata. Perang saraf ni maksudnya menggunakan getak semata-mata.
Dia pakai getak ancaman, tak pakai senjata, macam reverse psikologi. Kerajaan buat macam ni, perhimpunan awam untuk beri kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Lepas tu disebarkan risalah tentang bahayanya komunis. Lepas tu diisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada komunis. So komunis macam, wih, macam oh, kawasan dia putih lah, tak boleh kacau lah. Macam tu kan. Lepas tu tawaran program pengampunan kepada orang komunis. Dia ajak untuk orang komunis serah diri. Lepas tu pembangunan infrastruktur yang menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik dengan penduduk supaya penduduk-penduduk ni susah lah komunis nak kacau kan. Kampung-kampung yang dekat ujung-ujung tu. Okay, lepas tu selain perang saraf, kita buat apa yang kerajaan counter attack komunis, maksud komunis kan, dia buat operasi ketenteraan. Antara operasi ketenteraan yang dia buat, operasi Hammer kat Sarawak. Kenapa dia panggil Hammer masa tu? Nama dia Ketua Polis Malaysia masa tu, nama dia Sir Claude Fenner. Dia kata, will we hammer them? Let the operation be called Operation Hammer. Dia nak tukul orang-orang komunis ni. Muka surat 122 Dia ambil kaedah yang sama dalam rancangan BRICS, yang mana kalau rancangan BRICS, kalau kita ingat, dia buat kampung kan. Pembukaan kampung, penempatan baru. Penempatan ni dikawal sepanjang masa supaya orang komunis tak boleh nak masuk, nak keluar macam tu. Lepas tu operasi Hammer ni menyebabkan gerakan komunis ni mulai goyah lah kan. Sebab dia bergiat, dia berlangsung dengan sangat giat kan. Lepas tu seramai 500 anggota komunis keluar dari hutan menyerah diri. Okay. Dia punya rentetan langkah membantas ancaman komunis daripada 1965 sampai 1990. Lama kan? Sampai 1990. Okey. Tu dekat Sarawak. Kalau kat Sabah pula, kalau kat Sabah pula, tu kat Sarawak. Kalau dekat Semenanjung pula, kat Semenanjung pun ada ancaman komunis tau. Dekat masa tu, terutamanya kat Perak masa tu. Komunis tak tahu lah kenapa dia banyak sangat kat Perak. Komunis dia buat serang hendak, sampaikan Ketua Polis Negeri Perak masa tu, Tan Sri Koo Chokong, ditembak mati dengan pemandu je dekat Ipoh. Lepas tu Ketua Polis Negara, cakap tadi, Tan Sri Abdul Rahman Hashim dibunuh dekat Kuala Lumpur. Lepas tu diserang hendaknya anggota selamatan 16 orang. Lepas tu orang-orang awam pun dibunuhnya. Ada seorang wanita diseksa sampai mati dekat Kedah. Lepas tu dekat Kedah juga ada periuk api dipasang sepanjang jalan. Lepas tu jalan raya dan jalan kereta api, jambatan kereta api ditutup kan. Banyaklah orang awam yang ni yang terkena sebab periuk api kan. Kalau kita terpijak tu boleh meletup lah. Lepas tu apa terjadi lagi dekat Semenanjung Malaysia? Pengeboman Tugu Negara. PKM ni diletupkan Tugu Negara. Sampai kan orang rakyat marah gila dengan dengan komunis. Lepas tu Tuan Abdul Razak masa tu dia kata, jom kita buat kutipan derma untuk baiki Tugu Negara. 2 tahun baru siap baiki. Tapi makin cantik lah kan Tugu Negara ni. So apa pula dekat Semenanjung ni, apa pula kerajaan buat untuk counter attack komunis ni? Yang kalau dekat masa Sarawak tu, apa yang dia buat counter attack, ingat tak? Dia buat perang saraf dengan operasi ketenteraan kan, operasi Hammer. Kalau dekat Semenanjung pula, dia buat strategi counter insurgery, COIN. Maksudnya total action to defeat enemy. Betul-betul total action lah. Dia gabungkan pasukan keselamatan, ahli politik, agensi kerajaan untuk jalankan strategi COIN, counter insurgery. Dia pendekkan nama dia jadi COIN. Untuk sebarkan tentang agenda-agenda kerajaan lah untuk perang, untuk memerangi komunis. Dia ajak rakyat untuk sama-sama perangi komunis. Lepas tu yang kedua, perjanjian kerjasama sempadan. Okey, masa tu komunis ni dia bina kemah dekat luar sempadan negara. So susahlah kita nak pergi serang dia sebab dia dekat sempadan negara kan. Jadinya masa tu Malaysia dan kerajaan Thailand buat perjanjian kerjasama sempadan untuk perangi komunis ni pada tahun 1976. Lepas tu dia buat perjanjian Hak Nyai pada 1989. Dan akhirnya PKM ni bersetujulah untuk bubarkan unit bersenjata dan musnahkan segala senjata api, bahan letupan dan senjata kekap sama yang telah dibuat, yang telah dia bina untuk ni lah Buona dekat Semenanjung Malaysia masa tu. Okey.
Lepas tu 6.4, isu pembangunan dan ekonomi. Okey. Bila kerajaan bersatu, bila Malaysia dibentuk, kita nak bangunkan ekonomi tu kalau boleh semua negeri dapat benefitnya. Sarawak, Sabah, terutama Sarawak dengan Sabah lah, rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Bila kita buat rancangan Malaysia ni, maksudnya kita ada isu yang kita nak atasi. Kita buat plan untuk atasi masalah. So, isu pembangunan ekonomi masa tu ada 4. Yang pertama, kita terlalu bergantung pada ekspor getah dengan biji timah. Lepas tu, maksudnya tanaman komersial lain macam kelapa sawit, getah, koko kurang di explore lah oleh petani-petani. So masa tu pula getah dengan biji timah ni pula kejatuhan harga bahan mentah. Berlakunya kejatuhan harga mentah. Lepas tu pertanian pula kita guna pertanian yang biasa yang tak teknologi rendah. So pertanian komersial lain macam kelapa sawit, koko masih kurang di explore. Jadi solusinya kerajaan masa tu dia cari pasaran baru bagi getah dengan biji timah, nak naikkan balik harga. Lepas tu memperbagikan pengeluaran komoditi negara, macam involvekan getah juga kan. Lepas tu isu kedua, taraf hidup yang berbeza. Jadinya kerajaan masa tu dipinjam dengan mendapatkan bantuan dengan Bank Dunia. Lepas tu digerakkan aktiviti perkilangan dengan buka kawasan baru. Lepas tu maknanya orang-orang kat situ boleh kerja kat kilang kalau kat kampung baru tu kan. Lepas tu melaksanakan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan yang bersepadu. Lepas tu yang isu ketiga, peluang pekerjaan pula terhad. Lepas tu kadar pengangguran meningkat. Jadi kerajaan apa yang kerajaan buat? Kerajaan buat pusat latihan vocational dan teknikal. Lepas tu bila rakyat ni dah ada latihan, dah ada ilmu, dapatlah peluang pekerjaan yang sesuai kan. Kilang pun dah dibuka kan. Lepas tu isu yang keempat, masalah kesihatan dan sosial, masalah hak wanita, masalah sosial. Lepas tu kadar kelahiran tidak normal dan kematian tinggi. Masa tu ibu-ibu mengandung ni kurang peluang, kekurangan kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Jadinya apa solusinya apa kerajaan buat? Kerajaan kurangkan kadar kelahiran. Dia kenakan program perancang keluarga, menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Sampai sekarang kan ada nurse-nurse misi yang akan datang merawat ibu-ibu mengandung dekat rumah kalau tak boleh datang ke klinik. Dia ada berkala lah, setiap sebulan sekali kena pergi klinik. Ingat isu pembangunan ekonomi dalam rancangan Malaysia pertama ni, antara isu kita buat rancangan ekonomi ni untuk atasi isu lah kan. Ada 4 isu pasal ekspor getah dengan biji timah harga rendah kan. Lepas tu tanaman komersial yang lain kurang dieksplor. Yang kedua, taraf hidup yang berbeza. Yang ketiga, peluang pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran yang meningkat. Yang taraf hidup yang berbeza tu maksudnya bandar dengan kampung tu lain lah dia punya taraf hidup tu kan. Lepas tu isu peluang pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran yang meningkat. Yang keempat, pasal masalah sosial lah, masalah kesihatan, macam ibu-ibu mengandung ni, kadar kelahiran tak normal, kematian yang tinggi. Okey, yang 6.5, cabaran yang terakhir sekali, tragedi hubungan antara kaum. Okey, banyaklah kisah masa ni pada tahun 1969 disebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial dekat negara kita, berlaku ketegangan kaum lah kan. Lepas tu ada kejadian yang menyebabkan parti yang bertanding digunakan sentimen perkauman masa tu, perkauman dengan agama untuk raih sokongan daripada pengundi. Lepas tu bila dia menang, berlaku perarakan. Jadi macam dia probok pula pihak-pihak yang kalah tu. Jadi masa tu kaum Cina, kaum India bergaduh lah. Tak boleh orang Cina tak jumpa orang Melayu, orang Melayu tak boleh jumpa orang Cina. Jadi macam masa tu memang tak aman lah. Lepas tu PKM pula dia ambil kesempatan semasa pilihan raya untuk pengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Dia jadi macam batu api pula masa tu. Jadi apa yang kerajaan buat untuk atasi masalah rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 ni, sampai ada yang meninggal tau. Apa yang dia buat? Dia buat lockdown darurat. YDPA masa tu dia buat darurat. Lepas tu antara perkara yang diputuskan dalam darurat macam kita lah PKP kan, kita ada SOP kita apa yang kita perlu buat kan. Macam tak boleh keluar rumah, naik kereta satu orang sahaja kan. Masa tu perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh.
Lepas tu wujudkan pusat perlindungan semasa darurat. Pihak polis berkuat kuasa menguatkuasakan perintah berkurung macam sekarang kan. Pihak polis buat SGR Sekatan Jalan Raya kan. Lepas tu antara yang penting cikgu tengok semua berita daripada pihak media ditapis untuk pastikan kesahihannya. Sekarang pertama masa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tionam. Semangat saling membantu ketika tegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan ini. Kat sini kita boleh tengok kan, sebenarnya kita bukan nak bergaduh sangat pun sebenarnya. Sebab kita diprovok. Sebab kita orang-orang yang tak bertanggungjawab ni lah yang memainkan sentimen bergabungan dengan agama. Kalau tak, kita sebenarnya okey saja. Lepas tu masa tu pihak berkuasa pun pagar kawasan Kampung Baru dan jadikannya kawasan perintah berkurung. Tak boleh keluar. Sementara tu tentera memberi perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Punyalah takut berlakunya rusuhan sekali lagi kan. Kalau kaum ni jumpa dengan kaum tu jumpa dengan kaum ni, takut bergaduh lagi. Jadi dia buatlah perintah berkurung. Lepas tu apa lagi kerajaan buat? Dia buat Majlis Gerakan Negara Mageran. Antara tanggungjawab Mageran ni adalah kembalikan keamanan undang-undang, membentuk pentadbiran yang licin, kembalikan keharmonian balik dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Sebab masa tu berita yang tak benar banyak bersepah lah kan. Macam sekarang kita ada sosial media kan, banyak orang share berita-berita yang tak sahih yang menyebabkan ramai orang marah kan. Lepas tu menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Lepas tu Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Okey, cara kerajaan atasi tu ingat yang pertama darurat, dia buat lockdown. Yang kedua Mageran, Majlis Gerakan Negara. Lepas tu yang ketiga peranan raja. Masa ni raja ni penting lah untuk menenangkan jiwa-jiwa orang Malaysia, orang-orang Melayu. Dia kata raja ni macam meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Orang Melayu kan dia taat kepada raja kan. Untuk pulihkan keadaan negara, raja-raja ni ambil peranan lah untuk menenangkan rakyat. Banyak cabaran yang negara hadapi lah untuk majukan negara selepas pembentukan Malaysia ni kan. Antaranya ingat 61 cabaran dalaman, 62 pemisahan Singapura, yang ketiga 6.3 komunis, 6.4 pembangunan ekonomi sampai kita buat rancangan 5 tahun yang melibatkan Sarawak dengan Sabah Lepas tu yang ke-5 ni cabaran rusuhan perkauman ni dan kita dapat atasi melalui 3 cara: lockdown, darurat, Majlis Gerakan Negara Malaysia, Majlis Gerakan Negara Mageran yang diketuai oleh Tuan Abdul Razak Husin masa tu. Lepas tu peranan raja sendiri untuk menenangkan jiwa-jiwa orang-orang rakyat-rakyat di Malaysia masa tu supaya jangan bergaduh dan mengikut undang-undang. Itu sajalah bab 6. Kalau ada soalan boleh tanya dekat Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum.